Kami nak bawa perhatian anda kepada situasi untuk menyelamatkan ataupun mengendalikan keadaan pesakit-pesakit COVID di satu lokasi yang berlainan daripada lokasi yang sebelum ni kami paparkan, iaitu Hospital Angkatan Tentera Tuan Mizan. Rakan setugas Fazli Fuad sudah pun bersedia. Kalau sudah bersedia, kita terus bersama dengan Fazli. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Eli Iskandar di studio. Baiklah, sekarang ini saya berada di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Benar, tepat, tak bohong, inilah dia. Seperti mana yang anda lihat tular di media sosial. Ada video, ada gambar yang memaparkan mereka terpaksa meletakkan pesakit-pesakit COVID-19 di bahagian tempat letak kereta ataupun di basement ini ataupun di tingkat bawah ini. Tetapi sebelum anda menularkan berita-berita yang tidak tepat, berita-berita yang tidak ditentusahkan, izinkan saya untuk menjelaskan tentang perkara ini. Di belakang saya ini, inilah dia, Red Zone ataupun DMZ, Disaster Management Zone ataupun Zon Pengurusan Bencana yang memang direka khusus untuk memberikan perawatan untuk menghadapi situasi-situasi bencana berskala besar. Contohnya bencana biologi, kimia dan juga mangsa-mangsa tanah runtuh. Tetapi ianya telah pun digazetkan menjadi wad pesakit-pesakit COVID-19. Saya percaya di awal kewujudan hospital ini pada tahun 2009, 12 tahun sebelum ini, saya percaya bukan sahaja kontraktor, waimah anggota tentera sekalipun, mereka memang tidak pernah terfikir, mereka memang tidak pernah terdetik untuk memberikan perawatan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Tetapi sejarah telah pun tercipta pada 9 Julai 2021, mereka menerima seorang pesakit COVID-19 daripada Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkenaan DMZ ini, kita terus saja bersama dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Awam ATM, Lieutenant Jeneral Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Okey, baik Datuk. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa bersama kami di MHI. Baik Datuk, kita dah lihat inilah antara bantuan yang diberikan daripada pihak ITM untuk memberikan DMZ ini digazetkan untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Bagaimanakah tahap kesiapsiagaan Datuk sendiri, sebab difahamkan mereka mengambil masa 2 hari dan dibantu oleh pihak KKM dan juga NADMA untuk mempersiapkan di zon ini. Silakan Datuk. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Bagaimana kita sedia maklum, pihak Kementerian Pertahanan sentiasa bersedia untuk memberi bantuan, terutama sekali kepada Kementerian Kesihatan bagi menangani peningkatan kes pandemik COVID-19 ini. Dan kita sendiri sebenarnya di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan telah lama wujud yang kita namakan sebagai Disaster Management Zone ataupun Zon Pengurusan Bencana, yang mana kita bina ataupun direka apabila pembinaan Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada tahun 2009 yang lepas. Ianya pada asalnya bertujuan untuk memastikan kesiagaan kita untuk memberi perawatan sekiranya berlaku sebarang kejadian bencana, terutama di kawasan Lembah Kelang, untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan ataupun agensi tempatan, terutama sekali dalam memberi perawatan. Dan dalam hal COVID-19 ini juga kita telah sedia maklum yang kebelakangan ini peningkatan kes yang agak tinggi dan memerlukan kemudahan-kemudahan perawatan pesakit untuk sekali di Lembah Kelang ini. Dan dengan peningkatan pesakit sudah tentulah kita memerlukan lebih banyak katil di hospital-hospital. Dan untuk membantu mengatasi masalah tersebut, pihak Kementerian Pertahanan melalui Angkatan Tentera Malaysia telah pun diaturgerakkan untuk menyediakan tambahan katil pesakit. Dan inilah yang kita lakukan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan ini, di mana kita telah mengaktifkan Disaster Management Zone untuk dijadikan kawasan perawatan hospital untuk COVID-19. Apa yang saya boleh maklumkan kat sini ialah kebaikannya disebabkan kawasan ini telah pun disiapkan lebih awal, iaitu di mana kita mempunyai bekalan oksigen, vacuum dan juga yang lain-lainnya yang memang dah siap terpasang di tiang-tiang kawasan parkir ini sebagai persediaan sekiranya berlaku suasana yang sebegini. Jadi dengan sebab itulah kita dapat menyediakan
prasarana kelengkapan di kawasan ini dengan lebih cepat, dan sudah tentu ianya juga dibantu oleh Kementerian Kesihatan, di mana pada peringkat awalnya kita telah berbincang dan bermusyarat untuk bagaimanakah cara agar kita dapat melaksanakannya dengan secara terbaik dan juga efisien. Dan kita juga mendapat bantuan daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan juga NADMA sendiri, yang mana peralatan dan bantuan kaki tangan, terutama sekali daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita telah memohon dan kaki tangan tersebut diaturgerakkan daripada negeri-negeri yang dikira lebih bernasib baik kerana kes-kes mereka semakin menurun. Okey, baik Dato'. Kita pun tahu juga setelah hampir seminggu pengoperasiannya di MZ ini, nak tahu juga dari segi kapasiti katil. Sebab difahamkan pada permulaannya 50 katil dan ditambah 100 katil untuk memberi perawatan kepada pesakit kategori 3, 4 dan 5. Jadi untuk kondisi hari ini, berapakah jumlah pesakit-pesakitnya, Dato'? Okey, ya, sebagaimana yang diketahui, sekarang kita pada mulanya kita sediakan 50 katil di kawasan DMZ ini, dan kita tambah dengan kekuatan katil Hospital Medan sebanyak 100 katil. Dan untuk hari ini kita telah menerima 70 pesakit yang telah dirujukkan kepada kita, yang mana dia adalah kategori 3 dan 4, dan setengahnya pun kita dah dari segi peningkatan, yang mana kita juga telah merawat pesakit-pesakit kategori 5. Dan kita akan seterusnya bersedia untuk menerima pesakit-pesakit yang akan dirujuk kepada DMZ ini. Okey, bagaimana pula Datuk lihat dari segi tenaga perubatan yang dipanggil untuk mempersiapsiagakan keadaan DMZ ini? Difahamkan pihak ITM memanggil daripada Kem Terendak dan juga TLDM di Lumut Perak juga, dan dibantu oleh KKM. Bagaimana Datuk? Ya, sebagai persiapan awal, kita telah mengaturgerakkan pegawai perubatan dan juga anggota perubatan daripada hospital-hospital dan unit-unit yang berkaitan. Termasuklah yang sebagai maklumkan tadi daripada Hospital Angkatan Tentera Terendak, Hospital Angkatan Tentera Lumut, dan juga daripada unit ataupun batalion perubatan kedua yang berpangkalan di Sungai Petani dan Keluang. Ini adalah untuk memastikan kita dapat melaksanakan persiapan dengan lebih awal. Dan alhamdulillah selepas itu kita juga telah dibantu dengan penghantaran kaki tangan dan juga pegawai perubatan oleh Kementerian Kesihatan, yang mana ianya amat diperlukan bagi memastikan yang kita akan dapat mengoperasikan semua katil-katil, iaitu sejumlah 150 katil yang kita sediakan untuk merawat pesakit COVID-19. Okey, baik Datuk. Yang terakhirnya mungkin Datuk boleh kongsikan harapan Datuk sendirilah apabila kita dah pun menggazetkan DMZ ini menjadi salah satu fasiliti kesihatan untuk membantu merawat pesakit COVID-19, dan difahamkan juga pada sebelum ini mungkin perancangan awal diwujudkan Hospital Medan di Hospital Tunku Puan Rahimah di Kelang, tetapi disebabkan di sini mempunyai fasiliti yang cukup, jadi terpaksa menggerakkan cuma hospital ini sahaja untuk membantu pesakit COVID-19 ni. Yang terakhir Datuk, silakan. Okey, memang pada mulanya kita cuba melaksanakan sebagaimana kita telah dilaksanakan seperti di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, di Kepala Batas dan sebagainya. Tapi apabila kita teliti dari segi keperluan yang semakin meningkat, kita mengambil keputusan untuk hanya menyediakan satu prasarana yang lengkap dan cukup besar, yang mana ianya boleh digunakan untuk dirujuk daripada ke semua kawasan yang memerlukan. Dan pada masa yang sama, dengan penyatuan ataupun pengumpulan ke semua pegawai perubatan dan juga anggota di satu tempat, ia akan lebih memastikan agar konsep perawatan ataupun yang tata cara yang dapat dilaksanakan dengan betul dan baik, kerana kita mempunyai kaki tangan yang mencukupi berbanding kalau kita cuba berbuatkan secara berasingan. Dan harapan saya ialah untuk memastikan sebagai kita semua untuk terus mematuhi SOP, kerana kita dia maklum sekarang COVID-19 sudah berada dalam komuniti kita, bukan lagi dapat dibendung. Oleh itu perawatan adalah sebahagian daripadanya. Yang pertama, kita perlu mematuhi SOP dengan mengelakkan daripada pergerakan yang tidak diperlukan. Yang keduanya ialah untuk memastikan hadir
untuk mendapatkan vaksinasi yang kita telah dirancangkan. Dan akhir sekali, kita adalah sama-sama saling bantu-membantu untuk memastikan kita dapat melawan ataupun seterusnya mengurangkan kadar, terutama sekali kadar kematian berkaitan dengan COVID-19. Inilah merupakan salah satu daripada komitmen ATM dalam pada menjalankan bantuan-bantuan berbentuk skuter ini untuk memberikan sejahteraan dan pertolongan kepada rakyat Malaysia. Baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan. Terima kasih Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli Mak Yusof. Jadi kepada anda semua, saya rasa ianya telah pun menjawab persoalan anda. Bukan disebabkan kapasiti katil tidak mencukupi di atas, bukan disebabkan kesesakan yang berada di atas, tetapi DMZ ini memang direka khusus untuk memberikan bantuan kepada pesakit COVID-19 kerana di sebalik tiang-tiang ini mempunyai bekal elektrik, mempunyai bekal oksigen, mempunyai vacuum pods dan banyak lagi fasiliti kesihatan lain yang terdapat di DMZ ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita kembali ke studio bersama Sofia. Silakan Sofia.